Bersiap sedia, sama-sama doa dalam hati. Tungsyung Motao. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus memimpin nyanyian kidung, sila lihat kidung bilangan 209. 209. Elingjau. Ayat pertama. Kedua, Tuhan ini telah di syurga, tak jelas lihatnya. Bila nanti berhadapan, bukan jelas lihatnya. Ayat ketiga. Ayat keempat. Hatiku sangat berharap Tuhan segera datang. Sambutku ke syurga mulia, ikut perjamuannya. Umat suci kan diangkat ke sisi Tuhan. Sujud di hadapan Raja yang Maha Besar. Sila lihat lagi kidung bilangan 160. Di Pailiusa 160. Ayat pertama. Di dalam sana berimbun, ada terang sejati, sinar surya tak sebandingnya.
Ayat terakhir. Roh Kudus-Nya tinggal di hati, ku berpengharapan, ku mau menadam Tuhan Yesus, bersinar di hidupnya, terang hidup dan sejahtera, selamanya berangi hatiku. Hati suci amat indah, hidup bagai di syurga. Kita lihat lagi Kidung Bilangan 135. Ipai Sansu. Ayat pertama. Ayat kedua. Ayat terakhir. Di dalam Tuhan di sana, Kita lihat lagi Kidung Bilangan 179. 179. Ipai Chi Sejau. Ayat pertama. wahai sahabat terkasih, bertobatlah segera, percaya serta dibaptis, akan diselamatkan, umatlah berharap, Yesus segera datang. Ayat kedua. Wahai saudara seiman, kuduskanlah dirimu, matikanlah nafsu
Sila lihat lagi kidung bilangan 450. 450. 450. Tune sekali. So, mi, fa, sol, la, fa, mi, re, do, re, mi, re, mi, sol, la, ti, so, mi, fa, sol, la, fa, mi, re, do, mi, sol, do, ti, re, mi, re, do, mi, do, re, di, re, fa, mi, do, mi, ti, do, la, re, do, ti, la, sol. Ayat pertama. Sukanlah terangmu sepadan anggota penciptaan. Kisah senjata berdiri teguh bersandarlah pada firman-Nya. Laskar Kristus bangkitkan bersiaplah, junjung panji galakan dunia. Maju terus berserah bersama, Kristus panglima perang kita. Ayat kedua. Teruslah maju dalam bermesra, sadar Allah pasti menang. Perisai dan panci bersinar terang, berperang demi kebenaran. Laskar Kristus bangkitkan bersiaplah, junjung panci galakan dunia. Maju terus berserah bersama, Kristus panglima perang kita. Ayat terakhir. Allah semesta, dengarlah kami, tolonglah dengan anugerah-Nya. Allah bangkisai dan dimenangkan, damai dimanapun ketemuannya. Laskar Kristus bangkitkan bersiaplah, junjung panci galakan dunia. Maju terus berserah bersama, Kristus panglima perang kita. Syukur puji Tuhan, sesi nyanyian kidung sampai di sini. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa dalam hati. 我们请大家同心默祷。 Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita memulahkan kebaktian pada malam hari ini. 奉主耶稣基督圣名开始今天晚上的晚间聚会。 Pertama-tama ingin menyampaikan salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kepada semua rekan sekerja, saudara seiman yang mengikuti kebaktian. 首先在这里问候所有的同工们以及所参与的弟兄姐妹们，向大家问安。 Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan menyertai kita semua. 愿神的喜乐以及平安与大家同在。 Baiklah, pertama-tama mari kita menaikkan kidung pujian nomor 305. 首先，我们一同来唱诗赞美诗305首。 Cintai dunia kasih
ikhlas, terusnya kita akan sama-sama berdoa. 接下来我们一同要做祷告。 Di dalam doa kita yang pertama ini, mari kita memohon kepada Tuhan kiranya memberikan kita hikmat untuk belajar firman Tuhan. 在第一次的祷告当中，我们祈求神赐给我们聪明智慧。 Jadi satu hati kita sujud dan berdoa. 大家一同同心跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus panjatkan doa. Haleluya, puji Tuhan. Or
Amin. Baiklah, sekali lagi salam damai sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kepada semua saudara-saudari yang mengikuti kebaktian. 再次在这里问候我所所爱的弟兄姐妹们，向大家问安。 Baiklah, dalam kesempatan pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tajuk, yaitu menjadi orang Kristen yang bijaksana. 在借着今天晚上的机会，和大家一同来分享的题目为“成为聪明的基督徒 Ketika Tuhan Yesus berada di dalam dunia, ”。当主耶稣在这世上的时候， Tuhan Yesus telah memilih 12 orang rasul. 主耶稣拣选了12位门徒， Dan juga Tuhan Yesus banyak melakukan pekerjaan tanda mukjizat. 他也行了很多的神迹奇事。 Tuhan Yesus juga telah menyembuhkan banyak orang yang sakit. 主耶稣也医治了许多患病的人。 Dengan demikian, ini telah membawa orang untuk mendengarkan ataupun untuk melihat Tuhan Yesus itu sendiri. 也因此这样，能够让许多的人能够来看见主耶稣。 Di dalam kitab Matius, 在马太福音 pasal 7 ayat 24 hingga 27. 第7章的24节到27节， Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat 27 di sini menceritakan tentang dua macam dasar. 马太福音书的7章24节到27节里面述说到两种根基。 Bermula Matius pasal 5 hingga Matius pasal 7. 从马太福音书里面的第5章到第7章里， Bahagian ini disebut sebagai khutbah Tuhan Yesus di bukit. 这段经文里面就述说到为神登山上的宝训。 Dan Tuhan Yesus telah menyimpulkan khotbahnya dengan perumpamaan dua macam dasar. 因此，主耶稣也称作为这段经文为两等根基。 Yang mana Tuhan Yesus menggunakan orang yang sedang membina rumah, dia harus memilih dua dasar. 主耶稣运用成有两种人需要运用两种根基来去建造房屋。 Yang pertama pasir dan yang kedua ialah batu. 第一种为沙土，第二种为磐石。 Jadi tujuannya ialah untuk mendirikan satu rumah yang kukuh dan juga cantik. 主要目的就是要建造一个很坚固而且又漂亮的房子。 Rumah itu dijadikan tempat untuk berlindung 这房子就是要成为我们庇护的一个地方， dan menjadi tempat tinggal sehingga orang yang berada dalam rumah tersebut hingga menjadi tua. 成为我们的住处，让一个人能够住到老的一个地方。 Sudah pasti ketika ingin mendirikan satu rumah, 肯定的要建造一座房屋， dasar itu adalah perkara yang paling utama untuk difikirkan. 这个根基就是首先主要第一件事所要想的。 Sekiranya didirikan di atas dasar yang baik, yang kuat, maka rumah akan menjadi kuat. 只要把房屋建造在一个稳固的一个基础上，因此这个房子就会变得很牢固。 Sekiranya dasar tidak kuat, rumah akan cepat menjadi rosak. 但要是这个根基不稳固的话，这房子就会很容易倒塌。 Oleh yang demikian, mereka mendirikan rumah dengan teliti ataupun dengan betul-betul memilih dasar. 因此，要建造房屋的人，只有仔细的来去想着这个根基的人。 Itu adalah secara prinsip untuk orang mendirikan rumah. 这就是一个要建造房屋的人的一个原则。 Jika kita lihat dari segi iman kepercayaan kita, 那若是我们从我们信仰方面来观看， prinsip ini juga harus kita pikirkan atau renungkan baik-baik. 这样的原则，这样我们更需要来去仔细的思考。 Pertama-tama mari kita membaca ayat ini terlebih dahulu. 首先，我们来看看经节， Dalam Matius 7 ayat 24 hingga ayat 27, 马太福音的第7章24节到27节。 ayat 24, 24节， Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。
ayat 27, ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 25节，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。 Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 26节，凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上。 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerosakannya. 27节，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。 Jadi di sini penulis kitab Matius mengatakan orang yang mendirikan rumah itu yang di atas batu adalah orang yang bijaksana. 因此，马太福音书的作者就说到，把一个房子建在磐石上，就是一个聪明人。 Tetapi orang yang mendirikan rumah di atas pasir pula dikatakan orang yang bodoh. 但却把房子盖在沙土上的一个人，就是无知的一个人。 Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, 当我们仔细的来想， ini memberikan kita satu renungan dalam iman kepercayaan kita. 这是让我们在信仰方面上能够来做一个思考。 Kita lihat pasir itu terlebih dahulu. 我们首先来看沙土。 Kalau kita lihat pasir, dia adalah mudah untuk digali. 当我们看沙土的时候，是很容易的让我们来去挖取的一个， Dan juga dia tidak padat. 它也不结实。 Tetapi dia tidak boleh dijadikan sebagai dasar atau tempat untuk dijadikan membina rumah. 但是它却不是一个适合我们盖房子的地方。 Begitu juga dengan iman kepercayaan kita. 我们的信仰也是一样， Iman yang seperti ini adalah iman yang kosong di dalamnya. 这样的信仰其实就是一个空的信仰。 Rupa luar seperti orang Kristen yang saleh, yang beribadah kepada Tuhan. 外表其实是如同一个敬虔的一个基督徒敬拜神的人， Tetapi di dalamnya tidak mempunyai dasar yang betul atau yang benar. 但是在他里头并没有敬虔的信仰在里头。 Dasar dari pasir ini kita boleh lihat imannya tidak bertumbuh menurut kehendak Tuhan. 沙土的信仰呢，就是不能够跟着主的旨意来去生长的。 Imannya bertumbuh atas kepentingan diri sendiri. 他的信仰是建立在自己的需求上。 Kalau kita berlari di pasir, 当我们在沙土上奔跑， kita akan rasa begitu baik sekali. 我们可以感受得到很良好， Tetapi kelajuan kita akan semakin perlahan. 但是我们的速度会逐渐变慢， Dan kita memerlukan tenaga yang lebih berlari di pasir. 我们更需要很多的力量在沙土上来奔跑。 Iman seperti ini belum lagi cukup kuat. 这样的信仰不够稳固。 Kalau kita perhatikan baik-baik, 我们仔细的来想的话， mungkin iman yang seperti ini hanya terikut dengan orang lain. 这样的信仰似乎就是随从别人的信仰， Mungkin dia dibawa oleh rakan sekerja dia. 或许是被同事来去带随着， Mungkin dia dibawa oleh majikan dia ataupun bos dia. 或者是被他的上司所带的， Itu satu perkara yang sangat baik. 这是很好的一个表现。 Tetapi malangnya dia sendiri tidak bertumbuh dewasa. 但可惜的是，他自己并没有成长， Kerohaniannya setakat itu sahaja. 他的属灵方面就仅此而已， Iman kepercayaannya tidak bertumbuh. 他的信仰不会增长， Rohaninya makin lama makin menjadi lemah. 属灵方面也逐渐的变得软弱， Dia tidak dapat tahan menghadapi ujian. 不能够忍受来去面对很多的试验。 Mungkin ada juga yang percaya hanya karena ingin mencari nama ataupun kenikmatan sahaja. 或许有些人相信，为了是要来去得着自己的需求。 Kalau kita melihat dalam kisah para rasul di sana, 当我们来看《使徒行传》里面， ada seorang yang bernama Simon. 有一个名叫西门的人， Dia dikatakan sebagai seorang tukang sihir. 他是一位巫术者，
Setelah dia mendengar firman itu, akhirnya dia menjadi percaya. 当他听了福音之后，他选择相信。 Namun cara hidup lama dia, corak kehidupan yang lama itu dia tidak dapat ubah. 但是在他旧生活里面的生活化不能够来去改变， Sehingga dia telah menawarkan sejumlah uang untuk mendapatkan Roh Kudus. 以致他拿出钱来为要来得着圣灵。 Sebab dia berpikir dengan uang itu dia boleh ada kuasa seperti murid-murid ataupun rasul yang apabila menumpangkan tangan maka Roh Kudus dicurahkan. 因为他想着说，只要用钱来买到这圣灵，就能够如同耶稣的门徒或者是使徒们在按手的时候有圣灵的降临的力量。 Kemudian Petrus telah menegur Simon ini. 彼得就来去责备西门， Dia katakan hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. 就说到你的心思意念在神面前不正确， Dia masih terbawa dengan corak kehidupan lama, yaitu seorang tukang sihir. 他依旧带着他以前的旧生活，那就是身为一名巫术师。 Sebab dari pekerjaan itu maka dia memperoleh pendapatan. 因为透过着他的这个工作，他才能够得到酬劳。 Mungkin ada juga orang yang percaya karena dia telah menerima kasih karunia ataupun telah melihat tanda mukjizat. 或许有些人来选择相信主耶稣的，就是因为他看见神迹奇事，或者是领受了神的怜悯。 Ini dorongan yang baik sebenarnya. 这其实是一个很好的鼓励。 Dengan tanda mukjizat ini maka iman kepercayaan kita dapat dibangunkan semula. 能够透过这样的神迹奇事，增强着我们的信仰。 Tetapi orang ini tidak dapat terus bertumbuh. 但是这样的人不能够继续的增长， Dia mengalami sebentar sahaja. 他只是短暂的来去经历， Dia tidak dapat bertahan. 他不能够忍受。 Itu semua berdasarkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan sendiri. 那完全就是因为他自己的私欲、自己的意识。 Tuhan Yesus juga pernah menegur orang yang mengikutinya. 主耶稣也曾经来去责备跟随他的人。 Apakah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? 主耶稣在这里说到了什么？ Yohanes pasal 6, 约翰福音的第6章， coba kita baca di ayat 24. 第24节。 Yohanes pasal 6 ayat 24. 约翰福音6章24节。 Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. 24节，众人见耶稣和门徒都不在那里，就上了船，往加百农去找耶稣。 Ayat 25. 25节， Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? 鸡在海边找着了，就对他说：“拉比是几时到这里来的 26. ？”26节， Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. 耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。” Inilah teguran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. 这就是耶稣向他们的责备。 Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita semua. 在这里，主耶稣也提醒我们大家， Kita tidak menjadikan ibadah kita ini sebagai sumber keuntungan bagi diri sendiri. 我们不要把这样的敬拜当成是我们寻找利益的一个方向。 1 Timotius pasal 6 ayat 5. 提摩太前书的第6章第5节， 1 Timotius pasal 6 ayat 5. 提摩太前书第6章第5节， Ayat 5, percekokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sesat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. 第5节，并让坏了心术、失上真理之人的增进，他们以为敬虔为得利的门路。 Jadi penting bagi kita pada hari ini untuk kita memikirkan dasar yang kita dirikan. 对于今天我们所要注重的就是选择根基， Itu dasar yang didirikan di atas pasir. 那就是
把根基建立在沙土上。 Yang kedua ialah batu. 第二个就是磐石， Kalau kita melihat batu ini melambangkan Tuhan Yesus. 这磐石代表着耶稣。 Paulus sendiri pernah mengatakan Tuhan Yesus adalah batu penjuru. 保罗也曾经说过，耶稣就是这绊脚石， Dia adalah kuat dan kukuh. 它是非常的坚固。 Kalau kita melihat kisah para rasul pasal 4 ayat 12. 我们来看《使徒行传》的第4章12节， Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. 《使徒行传》4章12节。 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 12节，除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Kalau kita perhatikan dalam ayat ini mengingatkan kepada kita Tuhan Yesus itu dapat menyelamatkan kita daripada dosa kita. 在我们看这经节里面，主耶稣是告诉我们，他能够救了我们， Tidak ada nama yang lain dapat menyelamatkan kita semua. 并无别的名能够让我们可以靠着得救。 Kalau kita lihat Mazmur pasal 46. 在诗篇的第46篇， Mazmur pasal 46 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. 诗篇46篇的第1和第2节， Mazmur pasal 46 ayat 2. 诗篇46篇的第1节， Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. 神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。 Ayat 3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. 第2节，所以地虽改变，山虽摇动到海心。 Di sini pemazmur mengatakan Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan kita. 诗篇的作者是告诉我们，神是我们的避难所，是我们的力量。 Inilah pengalaman hidup pemazmur sehingga dia dapat mengucapkan kata-kata yang seperti ini. 这也就是诗人他所经历过的经验，因此他才会这么样的诉说。 Sebab batu itu ialah Tuhan Yesus. 因为这磐石就是主耶稣， Batu itu adalah sangat kuat. 磐石非常的坚固。 Jadi orang yang mendirikan rumah di atas batu, dia tidak akan risau lagi. 因此，把房屋建造在这磐石上，就不需要再担心。 Walau apapun yang menimpa, dia akan tetap berdiri. 无论遭遇了什么，它依旧坚固。 Walaupun kita mengalami banyak keadaan yang tidak lancar dalam hidup kita, 即使在我们生活里面遭遇了许多不顺畅的事情， dia akan dapat merasakan kasih karunia Tuhan senantiasa menyertainya. 却是能够随时的感受到神的怜悯与我们同在。 Dan orang yang seperti ini adalah orang yang berbahagia. 这等人就是有福的人。 Jadi pada hari ini, 在今天， kita seharusnya menjadi orang Kristen yang bijaksana. 我们应该要成为一个聪明的基督徒。 Orang Kristen yang bijaksana, dia akan menjadikan batu itu sebagai dasar untuk mendirikan rumahnya. 聪明的基督徒，他们会把房子来建立在磐石上， Supaya rumahnya itu kukuh dan tidak rosak. 好让他的房子能够更坚固，不容易倒塌。 Siapakah kita yang di sini yang menginginkan rumahnya itu cepat untuk rosak? 那在这里，谁希望自己的家是很容易倒塌的呢？ Saya yakin tidak ada siapa yang menginginkan rumah seperti itu. 我相信没有任何人来去想要这样的房子。 Jadi penting bagi kita untuk memilih dasar.
对于我们来说，选择根基非常的重要。 Begitu juga dengan iman kepercayaan kita. 同样的，对于我们的信仰也是一样， Kita harus bijak memilih dasar kita. 我们应该要更聪明的来去选择根基。 Jadi bagaimanakah menjadi orang Kristen yang bijaksana ini? 那要怎样成为一个聪明的基督徒来去选择根基？ Dalam kesempatan ini kita akan melihat ada beberapa perkara. 接着这个机会，我们来看几点。 Yang pertama, 第一点， untuk menjadi orang Kristen yang bijaksana harus mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. 要成为一个聪明的基督徒，我们需要更迫切的认识主耶稣。 Kita percaya, kita kenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat bagi manusia. 我们相信，我们认识主耶稣就是我们人类唯一的救主， Tidak ada yang lain. 就别无其他的。 Kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 4. 我们来看约翰福音， Yohanes pasal 4 kita lihat di ayat 42. 约翰福音的第4章， Yohanes pasal 4 ayat 42. 约翰福音4章42节， 42. 42节。 Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. 42节，便对夫人说：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见的，知道这真是救世主。” Perempuan ini dia telah bercakap dengan Tuhan Yesus. 这夫人跟主耶稣说， Kemudian dia telah kembali ke kotanya 过后他就回到他的城， dan dia telah menyampaikan, memberitakan tentang Tuhan Yesus. 他就传达了关于主耶稣的一切。 Kemudian orang-orang yang dari kota itu keluar dari kota dan mencari Tuhan Yesus di sumur. 于是那城里的人都出来了，到井口边来去寻找主耶稣。 Dan mereka telah mendengar sendiri dan akhirnya mereka percaya. 他们亲自听见了，过后他们相信了。 Jadi sebab itu apa yang dikatakan dalam 42 ini karena mereka sendiri sudah mendengar dan dia tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat. 因此，在这42节里面诉说到，他们亲自听见了，知道这真是救世主， Sebab mereka sudah mengenal Tuhan Yesus. 因为他们已经认识了主耶稣， Mereka mengenal dengan sungguh-sungguh. 他们迫切的来去认识， Sebab itu mereka boleh percaya kepada Tuhan. 因此他们相信主耶稣。 Ini adalah satu pengenalan yang sangat baik sekali. 这样的一个认识是非常的好。 Adakah dalam iman kepercayaan kita pada hari ini kita telah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? 是否在今天我们能够真正的来去认识主耶稣呢？ Ataupun kita sekadar mengikut dari belakang sahaja? 又或者是说，我们只是从后面跟随着别人而来？ Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia ada pengalaman yang berbeza. 每一个人来去认识耶稣，都有着不一样的经历。 Walau apapun pengalaman kita, 无论经历如何， walau apapun ataupun walau bagaimanapun kita percaya kepada Tuhan. 无论我们怎样的来去相信耶稣， Perkara yang paling penting di sini ialah untuk kita bertumbuh dari iman kepercayaan kita. 但最重要的一点就是要让我们的信仰能够来增长， Harus ada pertumbuhan rohani. 需要在属灵方面的来增长。 Kita sepenuh hati untuk mengenal Tuhan. 我们要全心的来去认识耶稣， Kita membangunkan dasar iman yang kukuh di atas Tuhan Yesus itu sendiri. 要建立起我们的信仰是建立在主耶稣的身上， Sebab semakin mendekat kedatangan Tuhan, 因为越接近主耶稣的到来， maka ajaran yang lain akan muncul. 那许多的教导都会出现， Banyak perkara yang akan berlaku. 许多的事情都会发生。 Tapi adakah semuanya itu menurut kehendak Tuhan ataupun tidak? 是否这一切都是跟着主耶稣的旨意与否？ Kalau kita tidak ada pengenalan dengan sesungguhnya, 如果我们有一个特定的认知， maka kita akan mudah untuk terikut. 我们就会很容易的就跟随而去。 Sebab itu Paulus kita jadikan sebagai contoh bagi kita semua. 因此，保罗就做了我们的一个榜样。 Paulus
sebelum dia percaya kepada Tuhan, 当保罗还未相信神， dia adalah seorang yang cukup terkenal sekali dalam memegang hukum Taurat. 他在律法方面是一个非常出名的人， Pengenalannya itu melebihi orang-orang lain. 他的认知超过了很多的人。 Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, 但是当他认识了耶稣， apakah yang dikatakan oleh Paulus? 保罗说了什么？ Filipi pasal 3 ayat 7 hingga ayat 8. 腓立比书的第3章第7节和第8节。 Filipi pasal 3 ayat 7 hingga ayat 8. 腓立比书3章第7节到第8节。 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi kerana Kristus. 7节，只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。 Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi kerana pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh kerana dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. 8节，不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。 Kalau kita melihat bermula dari ayat 3, 4, dan 5, 当我们从第3节开始看到第5节里， kita akan dapat pengenalan sedikit tentang latar belakang Paulus. 我们就能够来去认识关于保罗的一些背景。 Ini sebelum dia percaya kepada Tuhan. 这是他还未认识神以前。 Setelah dia percaya dan mengenal Tuhan, dia anggap semuanya itu sebagai sampah. 当他认识了神之后，他就把这一切视为粪土， Sebab Paulus sudah mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. 因为保罗已经确确实实的来去认识耶稣。 Jadi demikian juga dengan kita pada hari ini. 对于我们今天也是一样， Pengenalan kita biarlah seperti Paulus. 我们的认识应当要如同保罗一样， Semakin lama semakin mendalam. 越久越深， Semakin lama semakin tahu siapakah Tuhan Yesus. 越久越更认识谁是主耶稣， Sehingga dia tidak ragu-ragu lagi mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. 你知道他不好怀疑的来去相信主就是唯一的救主。 Walau apapun yang berlaku dalam kehidupan Paulus, dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan. 无论在保罗的生活方面遇到了任何的事情，他都不曾来去责怪神， Sebab dia telah menerima kasih karunia dari Tuhan sendiri. 因为他自己已经领受了从神而来的怜悯。 Jadi untuk menjadi seorang Kristen yang bijaksana, 要成为聪明的基督徒， kita harus mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. 我们应当要迫切的认识主耶稣。 Yang kedua, 第二点， bagaimanakah untuk menjadi seorang Kristen yang bijaksana? 要如何成为聪明的基督徒， Yaitu sungguh-sungguh memahami perintah Tuhan. 明白神的命令。 Perintah ini adalah perkataan dari Tuhan. 神的命令就是神的话。 Yohanes pasal 4 ayat 24. 约翰福音的第4章24节， Yohanes pasal 4 ayat 24. 约翰福音4章24节， Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。 Jadi dari ayat di sini ini memberitahukan kepada kita cara untuk menyembah Tuhan yang sebenarnya. 在这经节里面告诉我们是应当要如何来去敬拜神， Bukan semata-mata kita datang ke gereja sahaja baru kita beribadah kepada Tuhan. 并不是说到我们来到教会才是来去敬拜神。 Dari ayat sini kita tahu bahwa Allah itu roh, 接着这经节里面说到神是个灵， tidak dibatasi oleh masa dan juga keadaan. 不受时间和空间来去所超越的。 Tuhan Maha Tahu. 神无所不知， Tuhan juga Maha Hadir. 神是无所不在的， Di mana-mana Tuhan ada. 神到处都在。 Apa sekalipun yang kita buat Tuhan tahu. 无论我们做什么，神都知道。 Walaupun orang tidak dapat melihat, 即使是人所看不见， tetapi Tuhan lihat apa yang kita buat.
但是神却看得见我们正在做了什么。 Tuhan Yesus mengetahui fikiran dan hati setiap orang. 主耶稣知道我们每个人的心思意念。 Hari ini kita beribadah. 今天我们来敬拜， Adakah hati kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan ataupun tidak? Tuhan yang tahu. 我们的心是否真正的来听到，只有神知道。 Kita boleh melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab 我们能够看圣经里面的人物， yang pernah melarikan diri dari hadapan Tuhan. 曾经在神面前离去的人， Dan Tuhan tahu di manakah mereka sedang melarikan diri. 神知道他们往哪里去。 Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. 在神面前是没有能够被隐藏起来的事， Semuanya terbuka dan telanjang. 那所有的事情都是敞开的。 Nah, ini kita boleh lihat dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. 这今天能够在希伯来书的第4章13节里面， Ibrani pasal 4 ayat 13. 希伯来书4章13节， Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. 并且被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前都是赤裸敞开的。 Jadi hari ini, adakah kita telah memahami firman Tuhan dengan sesungguhnya? 在今天，我们是否真正的能够明白神的命令？ Tuhan telah memberikan 10 hukum kepada kita semua. 他赐了10条诫命给我们大家， Adakah kita dapat memegang 10 hukum itu dengan sesungguhnya? 是否我们能够真正的来去持守？ Dimanapun keadaan kita, dimanapun tempat kita, adakah kita dapat memegangnya? 无论我们在哪里，在任何时候，我们都能够持守吗？ Ataupun hanya ada orang saja baru kita pegang 10 hukum itu? 又或者是说，只要有人在的地方，我们才来去守着？ Tuhan Yesus ingin kita semua membangunkan iman kepercayaan kita yang benar. 主耶稣要我们建立起一个真正的一个信仰。 Ada satu peristiwa ketika umat Tuhan keluar ataupun sampai di satu kota. 那这里有个司机，就是说到，当他们到了一座城里面， Sebab mereka telah mengalahkan ataupun menjatuhkan kota Yeriko. 因为当他们击败了耶利哥城的时候， Jadi sekarang mereka akan sedang menuju ke satu kota yang lain, 他们就要通往另一个城去， yaitu kota Ai. 那就是爱城。 Kota Ai ini lebih kecil berbanding kota Yeriko. 爱城比耶利哥城更小， Jadi sudah pasti tidak ada masalah untuk mengalahkan kota Ai ini. 那相信他们要击败爱城是很容易的事情。 Tetapi dalam peperangan itu mereka kalah. 但是在那次的战争中里面，他们失败了。 Kenapakah mereka kalah? 他们为何会失败？ Ada seorang yang bernama Akan telah melakukan kesilapan, 那有一个名叫亚干的人犯了错误， yaitu dia sendiri berbuat satu kesalahan dengan mencuri barang, 他犯了一个错误，就是偷盗。 dan dia telah pergi menyembunyikan barang itu. 他把偷盗的东西隐藏起来， Memang tidak ada sesiapa yang tahu, 确实是没有人能够知道的。 tetapi Tuhan Yesus telah membongkar hal ataupun perkara ini. 但是耶稣却能够来去晓得，来去把这件事情给打开。 Kita boleh membaca dalam kitab Yosua pasal 7 di sana. 我们能够在约书亚记的第7章里面看得见， Di sana kita boleh melihat bagaimanakah peristiwa tentang Akan ini. 在那里我们就能够看到亚干的事迹。 Akan merasakan tidak ada sesiapa yang mengetahui. 那亚干就认为并没有任何人能够知道， Tetapi dia lupa Tuhan itu maha tahu. 但是他却忘记了神是无所不知的神。 Begitu juga dengan umat pada masa yang lalu. 同样的，在过去的选民也一样， Mereka mempersembahkan korban, 他们献祭 sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. 是要献上神心中所想的一个物。 Tetapi ketika mereka mempersembahkan korban, mereka tidak memikirkan bahwa persembahan itu sesuai dengan kehendak Tuhan ataupun tidak.
但是当他们献祭的时候，他们并没有来去想是否神悦纳。 Mereka juga menganggap dengan memberikan persembahan maka dosa ataupun kesilapan mereka itu dapat ditutupi. 他们只是想着只要献祭就能够把他们所犯下的一切错误给舍去。 Coba kita baca Yesaya pasal 1. 我们来看以赛亚书的第1章， Yesaya pasal 1 ayat 10 hingga ayat 15. 以赛亚书的第1章第10节到第15节。 Dalam Yesaya 1 ayat 10 hingga ayat 15 inilah satu persembahan korban yang mereka lakukan. 在以赛亚书第1章10节到第15节里面是述说到他们的献祭。 Kita baca di ayat 11 saja. 我们来看第11节， Ayat 11. 11节， Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. 11节，耶和华说：“你们所献的许多祭物与我何异呢？公绵羊的燔祭和肥畜的脂油我已经够了，公牛的血、羊羔的血、公山羊的血我都不喜悦。” Kalau kita melihat persembahan korban yang mereka laksanakan, 在我们来看他们这里的祭物， ini menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. 这是能够成为在神面前是一个馨香的祭物。 Tetapi Tuhan berkata Tuhan tidak suka. 但是耶和华却说他都不喜欢、不喜悦。 Dan persembahan yang mereka bawa itu dikatakan membawa bau kejijikan pula. 但是相反的，他们所带来的祭物就是一个很臭的祭物。 Sebab mereka menyembah Tuhan bukan berdasarkan kehendak Tuhan. 因为他们敬拜神，并不是因着神的旨意。 Begitu juga dengan ketika Tuhan Yesus berada di dalam dunia. 同样的，当耶稣在这世界上里面， Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi. 耶稣曾经来去责备法利赛人， Mereka menyebut sebagai orang yang munafik. 就称为是那假冒为善的人。 Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya 主耶稣来去提醒他的门徒， supaya berhati-hati dengan ragi orang Farisi. 要让他们对法利赛人能够更来去有警惕。 Jadi pada hari ini biarlah kita benar-benar memahami perintah Tuhan kepada kita semua. 因此，在今天我们要真正的来去明白神的命令， Dengan demikian kita menjadi orang yang bijaksana. 从此成为一个聪明的基督徒。 Yang ketiga, 第3点， bagaimanakah untuk menjadi orang yang bijaksana? 要如何成为聪明的基督徒？ Yaitu kita memahami bahwa kita pasti akan diuji. 我们要晓得我们必受试炼。 Kalau kita melihat kembali dalam Matius pasal 7 di sana, 我们再回到马太福音的第7章 ayat 25. 25节， Matius 7 ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 25节，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。 Rumah ini tetap dapat berdiri karena didirikan di atas batu. 这房子依旧能够站立，因为建立在磐石上。 Dikatakan sini datang hujan, datang banjir, datang angin yang melanda rumah itu. 在这里说到雨淋、水冲、风吹，撞着那房子， Tetapi rumah itu tetap berdiri teguh. 但是这房子依旧建立。 Kalau kita ingin mendirikan satu rumah, 我们若是想要得着一个房子， banyak perkara yang akan kita pertimbangkan. 我们会考虑很多方面的事情。 Contohnya kita akan mempertimbangkan adakah tempat itu sesuai ataupun tidak. 我们会来去考虑这个地方合不合适， Menjadi kawasan banjir ataupun tidak. 是否是一个会淹水的地方。
jadi laluan angin ataupun tidak. 是否会遇到强风的地方？ Kenapa kita memikirkan semuanya itu? 我们为什么会考虑这几点？ Supaya orang yang tinggal di dalam rumah itu akan tetap merasa baik dan aman. 因为是要为了能够让住在房子里面的人能够得到安全， Dia tidak akan risau lagi keadaan yang seperti itu. 不用再来去为任何的事情而烦恼。 Begitu juga dengan kita pada hari ini. 同样的，我们今天也是一样。 Ketika kita ingin membangunkan iman kepercayaan kita, 当我们要建立起我们的信仰， kita harus menjadikan Tuhan sebagai dasar bagi kita. 我们应当要把神作为我们的根基。 Dengan Tuhan sebagai dasar, apapun keadaan yang menimpa kita, kita akan dapat berdiri teguh. 以神作为我们的根基，无论我们遭遇任何的事情，我们都能够站立得住。 Kenapa kita diuji? 我们为何会受试验？ Sebab Tuhan Yesus pernah mengatakan hari ini kita bukan milik dunia. 因为主耶稣曾说过，在今天我们并不是属于自己。 Setiap orang yang terima Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan bukan milik dunia. 每一个接受耶稣、每一个相信耶稣的人，已经不再是属于世界。 Disebabkan kita bukan milik dunia, maka dunia akan membenci kita. 只因我们不属于这个世界，因此世间的人都会厌恶我们。 Ketika Paulus berpisah dengan yaitu jemaat gembalaannya, 当保罗离开了他所注目的人， Paulus mendorong ataupun mengingatkan mereka 他就勉励提醒他们 untuk masuk ke dalam kerajaan surga. 要进入到天国里。 Nah, kita akan mengalami banyak sengsara. 我们会遭遇许多的艰难。 Perkara ini bukan untuk menakutkan kita semua, 这事情并不是要让我们感到害怕， bukan membuatkan iman kepercayaan kita makin lemah, 并不是要让我们的信仰更变得软弱。 tetapi peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, begitu juga dengan Paulus, sebenarnya mengingatkan kita supaya kita mempersiapkan diri kita. 但是主耶稣以及保罗的提醒是要让我们能够来去装备自己， Kita berwaspada, 我们要小心， kita rendah hati, 要谦卑， kita bersandar kepada Tuhan sebagai sandaran kita yang paling utama. 要依靠神作为我们最主要的一个依靠。 Coba kita baca dalam Yohanes pasal 16 ayat 4. 我们来看约翰福音的第16章第4节。 Yohanes 16 ayat 4. 约翰福音16章第4节。 Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. 4节，我将这事告诉你们，是叫你们到的时候可以想起我对你们说过了。 Jadi ini mengingatkan kita semua. 这里提醒我们大家， Jadi apabila ujian itu datang kepada kita, 那试验临到我们， kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang besar dalam hidup kita, 我们就不要把它视为是一个很重大的事情， ataupun itu menjatuhkan dan melemahkan kita semua. 又或者是那一个能够让我们跌倒的一个事情。 Walaupun kita mengalami keadaan yang seperti itu, 即使我们正在面对这样的事， kita harus ingat bahwa Tuhan pernah mengalahkan terlebih dahulu. 我们就要首先来去想，神早先已经把它击败了。 Apabila Tuhan telah mengalahkan dunia ini, 当神已经击败了这世界， maka kita yang tinggal di dalam Tuhan, kita pasti dapat mengalahkan dengan bersandarkan kepada Tuhan. 而我们住在神里面的，我们肯定能够靠着神来去把这一切事给击败。 Jadi saat yang sekarang ini, 在这个时候里面， kita harus saling mendoakan. 我们应当要互相来祷告， Kita teguhkan iman kepercayaan kita bersama. 大家一同来坚固其信仰， Kita jadikan Tuhan sebagai sandaran kita. 把神作为我们的依靠， Kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan. 祈求神赐给我们力量， Kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita semua. 祈求神不离去我们， Sebab Tuhan adalah batu karang yang teguh. 因为神就是那坚固的磐石。 Yang terakhir, 最后一点， bagaimanakah untuk menjadi orang yang bijaksana? 要如何成为聪明的基督徒？ Yaitu dengan kita mengetahui upah kita dari Tuhan Yesus. 我们要晓得从主耶稣而来的赏赐。 Walaupun rumah kita itu
dilanda dengan berbagai angin ribut dan sebagainya. 虽然我们的房子会遭遇到风吹雨打， Dan rumah yang kita dirikan itu mungkin akan bergoyang. 我们所建立的房子或许会动摇， Tetapi perlu kita ingat, 但我们应当要记着， tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan. 神不会永久不理会， Tuhan pasti akan datang untuk kali yang kedua. 神肯定会在第二次的来临， Tuhan datang untuk menghakimi dengan adil. 神来临会以公义的来去审判。 Setiap orang yang setia memegang perintah Tuhan 每一个人坚守着神命令的人， pasti akan menerima mahkota kemuliaan. 肯定会得着荣耀的冠冕， Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus. 如同保罗所说的， 2 Timotius 提摩太后书 pasal 4 ayat 7 hingga ayat 8. 第4章的第7节到第8节， 2 Timotius pasal 4 ayat 7 hingga ayat 8. 提摩太后书4章第7节到第8节， Ayat 7, 7节， Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 7节，那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。 Ayat 8, 8节， Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 8节，从此以后有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。 Setiap orang yang setia memegang perintah Tuhan 每个持守神命令的人， akan menerima seperti Paulus. 将会如同保罗一样，能够得到领受的。 Di sanalah hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. 也在那里，我们能够与主一同活。 Upah ini datang dari Tuhan. 这样的赏赐是从神而来的， Ini adalah satu upah yang kita nantikan pada hari yang akan datang. 是我们在未来所期待的一个赏赐。 Sebab itu marilah kita semua rendah hati. 因此，我们大家都应当谦卑、 Kita lemah lembut 温柔的 untuk menerima firman ataupun pengajaran dari Tuhan. 来去领受神的道、神的教导。 Dan setelah kita terima pengajaran ataupun perintah dari Tuhan, 当我们领受了神的教导， kita harus pergi melakukannya. 我们要去行出来。 Dengan demikian baru kita benar-benar hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. 这样，我们就能够活着如同神所想的一样。 Jadi marilah kita semua dirikan rumah kita di atas batu. 那么，我们大家就一同来把房子建造在磐石上。 Dengan demikian kita menjadi orang yang bijaksana. 这样，我们也就要成为一个聪明的基督徒。 Kita bersyukur kepada Tuhan 感谢神， karena perkongsian firman Tuhan kita sampai di sini. 我们今天晚上的勉励就到此为止。 Seterusnya mari kita menaikkan kidung pujian 接下来，我们一同唱诗 nomor 307. 307首， Pulanglah. 回来吧。Tuhan
Tuhan berulang, ulanglah, ulanglah, jangan terhana. Allah Bapa menyambutmu, kini kumpulan. Zulujah tinggi hati, sini kumpulan. Sini ku mau turut firman Tuhan kumpulan. Pulanglah, pulanglah, jangan terhana. Allah Bapa menyambutmu, kini kumpulan. Baiklah, seterusnya kita akan sama-sama berdoa. 那接下来我们要再一同的做祷告。 Di dalam doa kita ini ada beberapa perkara yang perlu kita bantu doa. 在祷告当中有几件事情，我们一同要来带祷的。 Yang pertama, mari kita mendoakan bagi segala kerja suci dan kerja penginjilan yang telah diaturkan oleh gereja. 那第一点就是为教会圣工与福音工作带祷， Kita mendoakan bagi belia-belia yang sesuai untuk bernikah. 为适婚青年的婚姻事项带祷， Juga kita mendoakan bagi pengukuhan iman kepercayaan dan pertumbuhan rohani para seiman. 为全信徒信仰巩固灵性增长带祷， Juga kita mendoakan sekeluarga percaya kepada Tuhan. 为全家信主的宣道事工带祷， Kita mendoakan juga bagi keadaan kedamaian dan keselamatan gereja dalam keadaan dunia dan wabak ini. 为全球疫情和世界局势带祷， Juga kita mendoakan seiman-seiman yang kurang sehat. 为身体欠安的弟兄姐妹带祷。 Jadi satu hati kita sujud dan berdoa. 我们大家同心跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus panjatkan doa. Haleluya, puji Tuhan.
Pulanglah, jangan berkelana. Allah Bapa menyambutmu, ini ku pulang. Pulanglah, pulanglah, jangan berkelana. Allah Bapa menyambutku, kini ku pulang. Amin. Baiklah, syukur kepada Tuhan karena kebaktian malam ini berakhir sampai di sini. 感谢结束，我们今天晚上的聚会就到此结束。 Kiranya damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai kita semua. 愿神的平安继续与大家同在。 Haleluya.